Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat berjemaah. Hadis ke-70. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza thuwiba bis salati futihat abwabus sama wastujibat du'a. Rawahu Ahmad. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dilaungkan iqamah untuk solat, maka dibukakan pintu-pintu langit dan doa dimakbulkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ila shalah fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutuwataihi hasanah wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah fa idza sami'a ahadukum al iqamata fala yas'a fa inna a'zamakum ajra ab'adukum daran. Qalu lima ya Aba Hurairah. Qala min ajli kasratil khuta. Rawahu Imam Malik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil wuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia keluar menuju ke masjid semata-mata untuk solat, maka sesungguhnya dia terus menerus mendapat pahala solat selama dia berkekalan dalam tujuan yang sama. Dan juga dituliskan untuknya satu pahala untuk satu langkahnya dan dihapuskan satu kesalahan dengan langkahnya yang satu lagi. Apabila seseorang kamu mendengar iqamat, maka janganlah dia berlari. Sesungguhnya orang yang paling banyak ganjarannya antara kamu ialah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Murid-muridnya bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, kerana banyaknya langkah Muwatta Imam Malik. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk salat, itu salat berjemaah. Yang pertama hadis ke-70, hadis daripada Jabir. Jabir salah seorang sahabat Nabi, kita dah biasa kenal dia, orang Madinah, lahir 16 tahun sebelum hijrah, pergi dengan bapa dia penjan Aqabah kedua. Kemudian kena jaga adik dia 9 orang perempuan. Ayah dia mati dalam perang Uhud, kan. Ada kelebihan Nabi, diceritakan tentang kurma, kita pernah ceritakan. Jabir. Dalam hadis ini menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan iza suwiba bisalati, iza suwiba bisalati, apabila dilaungkan iqamat. Kita ni bila azan satu, kedua wa idza suwiba bisalah, apabila dilaungkan iqamat, dah bunyi orang pun kamat, apa akan berlaku? Ini kita nak solat ni. Nak solat, bila kamat ni apa berlaku? Ada dua perkara berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, futihat abwabus sama. Bila dah iqamat, bila kamat dah habis semua, ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabus sama, langit akan terbuka. Kemudian wastujibat du'a, dan yang kedua, doa-doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu ada dua perkara. Bila kamat dia, lepas kamat, langit dibuka, kemudian doa-doa Allah akan mustajabkan. Memberi semangat pada kita untuk fokus dalam kita salat berjemaah.
Okey, kemudian didatangkan dengan hadis yang seterusnya, hadis yang kedua, 71 hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni baru semalam kita ceritalah. Abu Hurairah ni dengan Jabir. Dia orang ni umur beza 2 tahun je. Jabir lahir 16 tahun sebelum hijrah Nabi. Abu Hurairah ni 18 tahun. Cuma dari sudut panjang umur Jabir lagi. Jabir dia meninggal 78 hijrah. Gitu. Abu Hurairah ni dia meninggal 56-58 hijrah. Itu. Lebih kurang gitulah. Umur Jabir lebih panjang lagi. Jadi kalau kita tengok dari sudut hadis, Abu Hurairah ni paling banyak. Semalam kita sebut ada 5,374 hadis yang diriwayatkan. Jabir dia nombor 6. Dia ada 1,540 lebih kurang hadis yang diriwayatkan. Dalam hadis Abu Hurairah ni menyebutkan Nabi SAW mengatakan man tawadda'a, satu, sesiapa yang berwuduk. Kemudian wa ahsana wudu'ahu, kita ambil wuduk, kemudian kita cantikkan wuduk kita tu. Sapu air dia elok-elok, kemas, ambil yang sunat, 3 kali belah kanan, 3 kali bagi, sempurnakan. Wa ahsana wudu'ahu, buat sampai betul tempat dia. Air ambil yang sunat 3 kali satu. Fa ahsana wudu', buat elok-elok wuduk itu. Yang kedua. Kemudian setelah ambil wuduk, cantikkan wuduk. Yang ketiga, kata Nabi, kemudian kita keluar. Keluar untuk apa? Amidan ila salah. Yang mana niat kita tu untuk semata-mata untuk solat. Untuk pergi solat. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu fi salatin makana ya'midu ila salah. Kata Nabi, kalau kita duduk dekat rumah, kita nak datang ke Surau Haji Maksum ni, mungkin perjalanan kita tu ambil masa 5 minit ataupun kita jalan kaki 10 minit. Kata Nabi SAW, kana ya'midu ila salah. Fa innahu fi salatin makana ya'midu ila salah. Selagi mana kita dalam perjalanan kita itu, kita dikira dalam keadaan sedang melakukan salat, sedang berdoa. Pahalanya tu kita dapat pahala solat dalam perjalanan tu. Selagi mana niat kita tu memang untuk pergi solat tadi. Dia punya fadilat dia dengan wuduk, cantikkan wuduk, keluar semata-mata untuk solat, dikira semuanya tu untuk solat. Wa innahu yuktabu lahu bi ihdal khutwatayhi hasanah. Kata Nabi SAW, bagi perjalanan kita itu, perjalanan kita pada rumah nak pergi ke surau ni, setiap langkah itu bi ihda khutwataihi hasanah. Satu langkah kita yang sebelah kanan kita itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dengan satu kebaikan. Langkah sebelah kanan. Kemudian kata Nabi, wa yumha anhu bil ukhra sayyah. Langkah pula sebelah kiri, maka diampunkan satu dosa. Banyak tuan-tuan ya. Jadi lepas ni kita pakai jalan kaki pergi surau. Hadis ni suruh melangkah. Kan, pakai langkah jalan kaki. Ikut spirit hadis ni lah. Sahabat-sahabat ada unta, ada keldai kan. Tapi cerita hadis ni langkah kaki. Langkah kaki kanan selangkah, dapat satu ganjaran pahala. Kaki kiri naik atas, satu dosa diampunkan. Tambah lagi pahala, tolak dosa. Tambah pahala, tolak dosa. Tu kelebihan. Kemudian fa iza sami'a ahadukum bil iqamah fala yas'a. Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kamu mendengar iqamat, fala yas'a, jangan terkejar berlari. Ini larangan. Hukum dia makruh. Bila Bilal dah iqamat, makruh hukumnya kita mengejar imam. Tengok iqamat, kita kat belakang kejar, nak ambil takbiratul ihram sekali dengan imam ke, tak nak masbuk, hukum dia makruh. Jangan lari. Kita dengar imam dah takbir, relax, ambil uduk, relax, tenang kan. Jangan kejar. Hukum dia makruh. Ada satu hadis daripada hadis dalam Bukhari, disebut iza uqimatis salah fala ta'tuha tas'aun. Apabila dilaungkan iqamat, jangan kamu pergi dalam keadaan berlari, mengejar.
a'tuha tamshun. Nabi sebut kamu datang dalam keadaan berjalan biasa. Wa alaikumus sakinah. Kamu akan dalam keadaan tenang. Relax, tenang. Kata Nabi, wa ma adrakum fasallu. Apa yang kamu dapat? Maksudnya rakaat itu, maksud nak kejar, kalau rakaat pertama, tak dapat rakaat pertama, tak apa. Ambil rakaat kedua. Kalau kita relax, tenang, tak sempat rakaat kedua, rakaat ketiga, tak apa rakaat kedua. Wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau mana yang kita terlepas rakaat-rakaat tu, tak sempurnakan lepas tu. Maksudnya biar kita masbuk. Jangan duk kejar tu. Makruh hukum dia. Tu hadis-hadis Bukhari tu. Itu adab lah. Jadi relax. Kadang-kadang kita tengok terkejar-kejar. Makruh aja, bukan lepas sampai haram. Makruh aja hukum dia. Okey. Kemudian hadis ni disebutkan, fa inna a'zamakum ajra ab'adukum dara. Kata Nabi SAW, yang paling banyak dapat pahala rumah yang paling jauh dengan masjid atau musola. Tu paling banyak pahala. Kemudian kalau lima ya Abah Hurairah, para yang anak-anak murid Abu Hurairah ni ditanya, kenapa begitu wahai Abu Hurairah? Dia kata anak murid dia lah. Dia tanya. Kata Abu Hurairah, min ajli kathratil khuta. Kerana dengan sebab banyaknya langkah. Jadi dia makin banyak langkah dia tu, makin banyak pahala. Lepas ni kita pakat-pakat jalan kaki lah kan. Tak tahu lah kalau larat ke, kalau gaut ke, kalau lain pula kan. Panas berpeluh pula kan. Boleh naik kenderaan. Ni cerita spirit hadis. Maksudnya kalau kita jauh pun kita datang. Naik kereta, naik motor, naik basikal elektrik. Kalau kayuh basikal ke, banyak pahala. Maksudnya lagi jauh, lagi susah untuk kita datang tu, ganjaran yang Allah berikan lagi banyak. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kita syukur kepada Allah SWT. Pagi-pagi kita dah sampai, dapat sama solat berjemaah. Ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi kita cuba istiqamah, dengar hadis-hadis begini, memberi semangat kepada kita. Bila kita langkah tu, tak apa, letih sikit kan, susah sikit nak naik kenderaan ke, kita tahu Allah berikan kan ganjaran yang terbaik. Dan kalau kita terlewat, alamak lewat dah masa waktu, jangan tinggal jemaah, datang juga. Tahu alamak ini kan, kalau datang kan dapat rakaat keempat dah sini datang. Sebab tengok Nabi dia ajar, tak apa, lewat. Yang penting alaikumus sakinah, kita tenang, dapatkan jemaah. InsyaAllah kita fahami hadis ni, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah.